binatang kita kena ihsan dengan dia. Walaupun anjing dan babi ni binatang yang tak digemari dalam syarak, bukan tak digemari maknanya mughallazah, kita kena buat dia, tapi bukan bermakna kita boleh pukul, marah, tak tahuan anjing. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, udzibat imra'atun fi hirratin habasanha hatta matan fadakhalat fiha an-nar ju'an fadakhalat fiha an-nar. Diazab seorang perempuan, yang perempuan ni adalah orang yang salihah, yang semayang tak tinggal, puasa malam, pagi puasa, malam semayang, maknanya geng ibadat lah dia ni. Tapi dia kurung kuncing ju'an, dalam keadaan lapar, maka akhirnya dimasukkan dalam neraka Allah Ta'ala. Tuan-tuan pernah dengar juga hadis Nabi SAW tentang seorang perempuan yang kerja tak elok, tapi apa dia buat? Dia ihsan terhadap anjing. Dia balik kerja, baru buat kerja tak elok, berzina dan sebagainya, balik main, tengok anjing tu duk minum di sisi telaga. Ni telaga, ada ayak belen-belen yang jatuh di tanah yang lembap tu. Maka anjing tu buat apa? Dia pun duk jilat macam nak ambil ayak. Kesian perempuan ni, nampak, dia ambil kasut dia ambil, dia bagi minum. Yang pertama, yang bagi minum tu perempuan yang tak elok, dia bukan perempuan yang salihah. Yang kedua, dia bagi minum tu bukan ulama tau, dia bagi minum tu bukan nabi-nabi tau, bukan orang yang hebat, binatang, bukan sebarang binatang. Binatang tu pula binatang mughallazah. Yang ketiga, dia bagi minum tu bukan banyak, sikit, sebab dia ambil dengan kasut dia. Yang keempat, dia bagi minum sahaja, bukan makan. Yang keenam, yang kelima, perempuan tu buat apa? Dia tinggal anjing tu di situ, dia tak ambil bawa balik dia rumah. Maknanya kebaikan yang dia buat tu sangat sedikit, dan kebaikan yang dia buat tu dikelilingi oleh benda-benda yang sangat meragukan. Dengan watak perempuan tu, dengan tetapi Allah suka dengan perempuan tu buat baik macam tu. Apa Allah buat? Allah ubah hidup dia, bagi dia berhenti berzina, jadi orang baik, ibadat pada Allah, jadi perempuan yang salihah, akhirnya dimasukkan dalam syurga. Bukan dia bagi minum anjing terus masuk syurga. Ada orang faham hadis tu, dia kata bagi minum anjing masuk syurga. Memanglah dia ada perjalanan pula lepas tu. Banyak cantik muka bagi minum anjing kan, tak payah semayang apa semua, terajang mak semua. Mak terajang mak, tak apa, jadi bagi minum anjing. Tu kan. Kalau setakat bagi minum anjing gitu ya, tak payahlah Abu Jahal nak marah Nabi. Tak payah Abu Sufyan nak duduk di bahagian peperangan Badar, dia nak duduk di bahagian musuh penat-penat dengan Khalid Al-Walid semua duduk perang. Tak payahlah. Syariat Islam ni apa? Bagi minum anjing. Okey, bagi minum anjing. Senang betul. Duk pakai buah anjing gitu ya. Dia malas semayang. Dia kata tak apa, aku tak semayang, aku banyak kucing aku bagi makan. Kucing tu lah bagi makan kucing dalam syurga, duduk luar. Tak boleh buat betul. Dia kena ibadat pada Allah Ta'ala. Okey, larangan bakar dengan menggunakan api 163, tuan-tuan tengok ada situ. Termasuk dalam ihsan ni juga, kita tak boleh bakar binatang tanpa sebab. Contohnya semut kan, dia gigit kita geram, kita buat apa? Gulung ketat, bakar. Tapi bakar semua ada semua dalam betul. Tak boleh. Ada satu orang Nabi Allah, hadis riwayat Bukhari menyebut, satu orang Nabi Allah, semut gigit dia pergi bakar semut. Maka Allah Ta'ala tegur dia, sebab apa hang tak buat pada orang, pada semut yang gigit hang saja? Sebab apa hang musnahkan seluruh perkampungan dan populasi dia? Sebab apa? Padahal yang buat tu setekor dia. Daripada hadis ni ulama bagi tahu dan fatwa menyebut, andai sekiranya binatang tu gigit kita, cederakan kita boleh pukul dan boleh buat apa-apa kat dia, tak apa. Tapi binatang tu sahaja, bukan seluruh, kita katakan dia seluruh keluarga dia apa semua, tak, itu bukan sifat ihsan kita di dalam syarak. Yang keempat, larangan mengurung dan menyiksa binatang. Dulu dia suka buat ambil cicak buat kat motor roket. Tak ada yang buat lah. Saya tak buat kalau kawan-kawan yang dia buat. Aku ustaz kan dekat nak buat. Lepas ambil cicak, bawa motor roket tu ikat tu. Lepas tu dia buat bakar. Siang tengok muka cicak tu sedih ke. Lepas siap babai kat dia.
Dia dapat bakar dia. Lepas tu cicak, semoga kita berjumpa lagi. Kesian kat hang. Macam inilah kehidupan di belakang kami jahat sikit. Tengok kepang pecah. Oh seronok. Lepas tu ambil spider. Dia budak ni ambil spider pun dalam kotak mancis tu. Bubur sekali mocun ni apa, mocun yang Cina bakar tu. Dalam tu kemang mocun katak. Sial spider tu. Elok-elok spider tukar jadi katak tu. Hancur tu. Tu macam Israel pula aku tengok dia punya ni. Ada mak dulu-dulu lah dah lah. Dia tak mau anak dia kacau dia suka pergi beli kat rawa ni ayam 5 kupang dulu kan, ayam kala-kala kecil-kecil tu. Beli dalam 10 ekor, dia dilepas-lepas ke rumah, anak dia anjing baling dengan ayam tu. Kebang tu. Anak mak dia tak mau anak dia kacau dia. Dia beli ayam tu, anak dia langgar. Dia bawa bisikal langgar ayam tu. 4 ekor mati bagi tu. Kali waktu tu kan, jangan ajak anak-anak jadi zalim dan jangan jadi macam tu. Tu panggil tak baik. Ihsan dalam menyembelih. Dan terakhir nombor 7, ihsan dalam setiap amalan. Saya nak bak kat tuan-tuan bab ihsan ni. Contohlah, kita meniaga pasar malam kan. Kawan-kawan yang meniaga pasar malam tu bukan semua lah. Sekarang ni cakap bukan semua. Ada banyak yang bagus juga. Kadang-kadang tuan-tuan, saya balik kuliah pukul 9, 10 macam tu kan. Lalu di kawasan pasar malam, saya tengoklah ada orang duduk sapu. Pasar malam tu dah habis, dia pun duduk sapu. Pukul 11 dia pun sapu, 10.30, 11 tu dia pun duduk mula sapu lah. Kawasan tu panjang juga lah, sini sampai depan sikit tu lah, sampai kedai plastik yang kedai Cina tu kan, sebelum Sulaiman sikit tu, tu lah, panjang pasar malam tu. Dia pun duduk sapu. Saya dah tengok orang duduk sapu tu pakcik dalam 50-an, 60-an betul lah. Ada seorang 2-40-an. Tengok luas kawasan tu dengan jumlah orang kerja, saya duduk agak dalam 1.5 boleh habis macam tu. Banyaklah sampah tu. Apa nak kiranya kalau hang niaga kan contoh, tapi tak semua lah tuan-tuan ni, ada sebahagian kadang-kadang mungkin dia terlepas pandang. Kita meniaga kawasan tu, tebu ke apa-apa benda kita berniaga, kita adalah satu plastik sampah kita tu lebih kurang 50%, 60% sampah yang besar-besar hang bubuh dalam tu, hang ikat siap-siap. Memang kita bayar, orang berniaga pasar malam dia dibayar kan RM30, RM40, kita bayar untuk orang buat kerja. Tapi apalah salahnya hang bantu dia, tu nama dia ihsan. Sepatutnya tak payah buat benda tu. Sebab apa? Sebab anda bayar lah, ada orang akan buat kerja. Lepas tu pun tuan-tuan, dia boleh buat kerja tu dalam umur macam tu, dalam waktu yang lewat macam tu. Makna dia apa? Maknanya dia berhajat pada duit tu, 50-60-70 ringgit tu dia berhajat lah tu. Kalau dia tak berhajat, dia takkan buat kerja sampai macam tu. Apalah kira kita bantu dia. Mungkin benda yang nak habis 1.5, 12.5 boleh habis. Kita mudahkan orang, Allah mudahkan kita. Apa-apa benda, sifat ihsan ni kena ada dalam diri kita. Walaupun bukan salah kita, kita tengok dia tu jatuh tepi jalan, aksiden, bukan salah kita pun, tapi kita turun bantu dia. Tu nama dia ihsan. Sangat-sangat besar pentingnya dalam syarak.